Salam buat sahabat saluran kita dan seram semua. Nama saya adalah Ashraf. Ini adalah merupakan sebuah kisah yang berkaitan dengan keluarga saya. Sebelum saya memulakan kisah ini, saya berharap sahabat semua dapat menerima kisah ini hanya sebagai satu pengajaran dalam hiburan sahaja. Pada suatu hari saya menerima kabar duka dari mak uda saya di kampung. Ia adalah berkaitan dengan pak uda saya yang telah pun disahkan meninggal dunia pada tengah hari tadi. Dengan perasaan sedih menerima berita itu, tanpa banyak membuang masa, saya memohon cuti kecemasan dari pejabat. Saya pun memandu secepat yang boleh agar saya tidak terlepas upacara pengebumiannya nanti. Alhamdulillah, saya sampai dengan selamat ke rumah pak uda saya. Kelihatan van jenazah masih berada di hadapan halaman rumah mak uda. Saya disambut oleh Pak Ngah di bawah rumah. Pak Ngah memberitahu saya yang jenazah baru selesai dikafankan dan akan disembahyangkan sebentar lagi. Nampaknya saya masih sempat untuk memberi penghormatan terakhir buat pak uda saya. Sesudah selesai upacara sembahyang, jenazah diletakkan di ruang tamu rumah untuk sanak saudara memberi penghormatan terakhir. Saya lihat mak uda menangis teresak-esak sambil ditenteramkan oleh mak Ngah yang tak jauh di situ. Untuk pengetahuan semua, pak uda tidak mempunyai anak. Selama ini arwah telah menerima dan melayan saya yang juga yatim piatu dari kecil sebagai anaknya. Ini kerana ibu bapa saya telah meninggal dunia pada waktu yang sama ketika mengalami kemalangan jalan raya dalam usia saya 10 tahun. Namun saya dibela oleh Pak Ngah saya hinggalah dewasa. Hubungan saya dan Pak Uda bolehlah dikatakan amat rapat juga. Ini membuatkan saya terasa bertanggungjawab juga untuk menguruskan urusan pengebumian jenazah Pak Uda saya. Ketika mengusung keranda jenazah ke van jenazah, hati saya amat sedih sekali dan teringat jasa-jasa Pak Uda yang sering melengkapkan keperluan saya dengan secukupnya. Dia tak pernah berkira dalam menyediakan wang ringgit dan keperluan saya dari saya bersekolah hinggalah saya belajar di universiti. Saya boleh katakan yang Pak Uda saya ini adalah dari jenis orang yang berada juga dari hasil ladang dan ternakan yang dia usahakan. Saya dan Pak Ngah menyelesaikan upacara pengebumian Pak Uda saya pada petang itu dengan lancar sekali. Walaupun dengan hati yang amat sedih melihat upacara itu berakhir. Saya doakan agar roh arwah akan sentiasa ditempatkan bersama-sama orang yang beriman dan dicucuri rahmat. Selepas itu saya pulang ke rumah mak uda dengan air mata yang membasahi pipi. Saya perlu segera pulang bagi membantu mak uda dan Pak Ngah saya untuk menyediakan majlis tahlil pada malam itu. Pada malam itu, kami pun mengadakan majlis tahlil buat arwah dan diikuti dengan sedikit hidangan buat yang hadir. Majlis itu berakhir dalam pukul 11 malam dengan para hadirin tak berhenti mengucapkan takziah dan memberikan semangat kepada mak uda sebelum pulang ke rumah masing-masing. Malam itu kami sekeluarga berpekat untuk bermalam sahaja di rumah mak uda bagi menemaninya untuk mengurangkan rasa sedihnya. Selesai sahaja majlis tahlil pada malam itu, saya pun keluar ke beranda rumah untuk mengambil angin dan melayan perasaan. Saya tinggalkan mak Ngah, Pak Ngah dan mak uda di dalam rumah yang tadinya sedang berborak. Bila saya tenung sahaja di halaman rumah banyak nostalgia yang tiba-tiba bangkit di ingatanku sewaktu saya masih kecil. Saya masih ingat selain wang belanja, arwah juga selalu memberikan saya pelbagai jenis hadiah. Arwah akan menjadi begitu marah sekali kalau saya menolak sebarang pemberiannya. Begitulah yang bermain di fikiran saya ketika itu. Dalam saya mengelamun seketika, saya seolahnya ternampak satu bungkusan putih di belakang pokok besar di halaman rumah yang gelap itu. Terkejut saya bila bungkusan putih itu bergerak ke belakang pokok itu seolah-olah cuba bersembunyi pula. Setelah saya amati, saya mula berasa tidak sedap hati pula jadinya. Setelah berfikir sejenak, saya mula tahu apakah bendanya tadi, tapi saya tak mahu membuat riuh pada hari yang sedih itu di rumah mak uda.
Walaupun saya mula berasa takut, saya tetap cuba mengawal perasaan agar tidak mencetuskan sebarang keresahan buat keluarga saya. Saya merasakan ini bukanlah masanya yang sesuai untuk menceritakan hal ini. Saya pun terus sahaja masuk ke dalam rumah selepas itu. Sewaktu saya tidur pada malam itu, saya mula merasa seperti kurang selesa, mungkin juga kerana teringatkan perkara tadi. Namun setelah beberapa ketika disebabkan keletihan sepanjang hari, akhirnya saya tertidur juga. Dalam tidur itu, saya mula bermimpikan bayangan arwah Pak Uda hadir dengan wajah tersenyum. Pak Uda memberitahu dia mahu memberikan hadiah terakhir buat saya di dalam mimpi itu. Dia minta saya menerimanya sahaja. Hati saya sedikit gembira bertemu dengan bayangan arwah tersebut. Namun saya tidak memahami apakah hadiah yang dimaksudkan. Tetapi kerana khawatir dimarahi, saya hanya mampu menundukkan kepala sahaja tanda setuju. Setelah beberapa hari di rumah Mak Uda, saya memohon untuk kembali ke kota untuk bekerja semula. Apa sahaja yang saya alami tidak saya kongsikan kepada Mak Uda, dengan harapan segalanya akan baik-baik sahaja. Mak Uda mengizinkan saya pulang walaupun saya nampak hatinya sedih sekali. Dalam perjalanan pulang, di dalam kereta saya mula menyimpulkan apa yang telah berlaku dalam 2 ke 3 hari ini di rumah Mak Uda selepas arwah Pak Uda meninggal dunia. Saya rasa benda yang saya nampak selepas tahlil malam pertama itu adalah pocong, tetapi apa kena mengena pula dengan mimpi dan pemberian hadiah kepada saya ketika saya tidur selepas itu. Setelah berfikir sejenak, saya mula faham pemberian itu mungkin juga adalah pendamping. Namun saya cuba menepisnya dengan anggapan mimpi hanyalah mainan tidur. Lalu saya teruskan pemanduan hingga sampai ke apartmen saya di ibu kota. Selepas saya pulang ke kota beberapa hari, berlaku banyak perkara aneh di rumah Mak Uda dan jiran-jirannya di kampung. Masing-masing diganggu dengan kelibat bungkusan putih setiap malam yang muncul di halaman, beranda dan kadangkala di belakang dapur. Mak Uda sendiri juga beberapa kali diganggu dengan bunyi lompatan makhluk itu di sekitar rumah. Paling teruk, dia diganggu bunyi ketukan di pintu rumahnya pada tengah malam beberapa kali, namun apabila dibuka tiada sesiapa di hadapan rumahnya. Bagi mengelakkan gangguan itu berterusan, Mak Uda meminta Pak Ngah mendapatkan seseorang yang boleh untuk menghentikan gangguan tersebut. Pada satu hari Jumaat selepas maghrib, sedang saya berehat-rehat setelah pulang bekerja, saya menerima satu panggilan telefon dari Mak Uda. Dia memberitahu saya tentang gangguan yang dia alami beberapa hari ini oleh makhluk yang seakan-akan pocong. Jadi malam Jumaat semalam, seorang ustaz telah berjaya menghentikan gangguan tersebut dengan menangkap satu jin pendamping setelah beberapa hari berusaha. Mak Uda seperti segan untuk memberitahu saya yang jin itu mendampingi arwah Pak Uda semasa hidupnya. Tapi saya tetap faham situasi tersebut. Cuma Mak Uda ingin maklumkan saya yang gangguan itu belum benar-benar berakhir kerana masih ada lagi seekor kembar jin itu yang belum ditangkap. Mak Uda mohon saya pulang segera untuk sama-sama mendapatkan rawatan. Sedang Mak Uda mahu menyambung perbualan di telefon itu, tiba-tiba sahaja apartmen saya menjadi gelap gelita. Panggilan Mak Uda juga sudah terputus. Di waktu itu saya terdengar bunyi sesuatu sedang melompat-lompat di belakang saya. Bila saya berpaling ke belakang mencari kepastian, saya nampak di hujung sudut sepertinya ada satu kelibat bungkusan putih sedang berdiri. Dalam perasaan takut itu, saya terus mengambil kunci kereta beserta dompet dan lalu menuju keluar dari apartmen tersebut dengan segera. Saya terus masuk ke dalam kereta dan memandu keluar dari kawasan apartmen untuk menuju ke kampung. Saya rasa seekor lagi makhluk yang dimaksudkan oleh Mak Uda mungkin telah mengikut saya balik ke apartmen. Memandangkan esok adalah hari cuti jadi saya tidak khawatir dengan urusan kerja. Dalam fikiran, saya perlu segera berjumpa ustaz di kampung yang telah membantu Mak Uda sebelum ini. Dalam perjalanan menuju masuk ke kampung saya,
Di satu simpang jalan, saya diganggu oleh susuk bungkusan putih sedang bergolek-golek di atas jalan seolah-olah menghalang saya dari sampai ke rumah Mak Uda. Namun dengan semangat yang ada, saya membaca beberapa ayat Al-Quran yang saya ingat. Sepertinya kelibat itu menghilangkan dirinya di tengah kegelapan. Lalu saya pun meneruskan perjalanan pada malam itu. Setelah bersusah payah memandu pada malam itu, akhirnya saya pun sampai juga ke rumah Mak Uda. Saya minta Mak Uda pinjamkan beberapa helai pakaian arwah Pak Uda kerana saya tidak membawa apa-apa pakaian pada waktu itu. Saya ceritakan kisah dari awal saya bertemu dengan gangguan bungkusan putih itu. Mak Uda terus menelefon Pak Ngah untuk memaklumkan ustaz yang membantunya sebelum ini agar hadir esok pagi. Keesokan harinya, Mak Uda, Pak Ngah dan Mak Ngah sama-sama hadir membawa ustaz itu untuk berbincang dan memahami situasi sebenarnya. Dengan kuasa Allah, selepas 2 hari berusaha menjalani rawatan bersama ustaz itu, saya mula rasakan gangguan kelibat putih itu tidak lagi mengganggu saya. Saya kurang pasti apa yang ustaz itu lakukan. Tetapi nampaknya saya dapat juga hidup seperti biasa sama seperti sebelum ini. Itulah sahaja kisah yang dapat saya kongsikan buat sahabat semua. Kita manusia memang selalu diduga, samada dalam waktu susah atau di waktu senang agar tidak lalai mengingati Allah. Kita doakan sesiapa sahaja di luar sana agar di dalam keadaan baik-baik sahaja. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah ini dan sehingga kita bertemu lagi.